Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على ربي الرؤوف الرحيم الفتاح العليم اللهم اجعلنا مفاتيح للخيرات ومغاليق للشرور اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا واجعل كلامنا مسموعا مؤثرا وجعلنا من عبادك المخلصين المقبولين يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, selamat pagi saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mulai majlis kita pada pagi ini dengan salawat yang sangat-sangat hebat yang kita sentiasa duk salawat setiap pagi, dan dengan kita mulai majlis kita dan juga waktu malam pun begitu juga. Maka seperti biasalah sambil itu kita pakai chair insya-Allah. Baik, mari kita salawat bersama. Belum daripada kita nak masuk bicara tentang satu hadis yang sangat comel pada hari ini insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yawmi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yawmi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yawmi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yawmi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yawmi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaika wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqta ad-dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaika wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqta ad-dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaika wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqta ad-dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaika wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqta ad-dunya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, saudara semua, pada pagi ni dan di kawasan kita bagaimana retik, nah udara bagaimana, ataupun masa saya sekarang ni hujan, nah walaupun dia panggil apa tak ada lebat mana tapi hujan, bahkan hujan semenjak subuh semalam lagi dah duk rek hujan rek, maka tak ada bukti lagi dah ni sampai sekarang ni. Nah adapun sebelah saudara lagu mana retik hujan atau tidak, ke matahari cerah molek, cuaca molek, nah ke lagu mana, nah kalau boleh royak dalam kombin kata saya daripada kawasan ni udara begini. Nah baik saudara semua, maka pada pagi ni kita akan baca satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah yang Nabi bersabda, nah baik fun proi baba, nah ya daripada ke anak kawasan Kokpo, nah maka di Kokpo ni hujan juga. Nah boleh ada hujan supaya saya lah dah dia panggil pera-pera hujan yang tak bak mana tapi dia hujan betung mai tukar. Nah di betung tak ada hujan. Nah apa ni, alhamdulillah, udara alhamdulillah. Ada ke ayah daripada Jahar, saya kata udara alhamdulillah. Nah ni kak kita daripada kawasan Tabah, dia kata tak ada hujan, matahari cerah, dia panggil comel benar. Nah tu ini nak tunjuk kata maha kuasanya Tuhan. Nah di sini panas, di sini hujan, di sini udara molek, berbeza daripada tempat ke tempat. Nah kungtip mai tukar, nah kau tak ada hujan juga. Nah pada hak sebenar pun sekarang ni bulan ni kau bakak ni ya kena kepada musim hujan dah ni. Nah tu dan kena tepat kalau kau pak kelang tu duk boh dah lah ni. Nah alhamdulillah ayat saya mai mifun, nah ni be makri kita tidak ada hujan, mai midat juga. Nah jadi udara dia panggil apa, jeong gitu, nah jeong gitu. Nah tak ada hujan tapi kok tak ada cerah, dia panggil cuaca ada. Nah tu baik, alhamdulillah. Saudara semua, marilah kita baca satu hadis dan ikut program kita, nama rekan kitanya walak hadis yang cao dah. Nah mula dengan
kita mula dengan benda baik. Mudah-mudahan sehari kita siapa gelak kita berjumpa dengan benda baik. Nah, saudara semua, maka kata qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata, idza aradallahu bi'abdin al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa man aradallahu bi'abdi wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Allahu akbar. Hadis ini akan jadi jawapan bagi benda yang kita duk bahasa geno gini, kenapa macam ni. Nah, kadang-kadang ada begitu soalan yang terletak dalam otak kita. Nah, bahasa duk masyki, kenapa berlaku lagu ni, kenapa orang panggil apa jadi macam ni. Nah, macam-macam dah duk terletak dalam otak kita, dalam hati kita. Maka pada pagi ni kita baca hadis ni boleh jadi jawapan dan boleh jadi benda yang menghilangkan keliru kita, menghilangkan masyki kita banyak insya-Allah. Nah, apa maknanya saudara semua? Baik. Maknanya Nabi bersabda, Nabi kata, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, apabila Tuhan kehendak dengan seorang hamba-Nya baik. Apabila Tuhan kehendak baik terhadap seorang hamba dia, maka gapo Tuhan buat? Jadi kita jangan kira dengan otak kita. Kita jangan pegang kata apabila hati kita otak kata baik maka mesti baik. Bukan begitu. Kadang-kadang banyak benda yang hak kita berasa kata baik tapi tak baik bagi kita. Dan sebaliknya pula beberapa banyak benda yang kita berasa kata tak baik benda ni tiba-tiba baik besar bagi kita. Nah, ada. Sebab tu benda hak baik hak sebenarnya ialah apabila Tuhan kata baik mesti baik. Dan Tuhan kata tak baik mesti tak baik. Walaupun di mata kita sebaik-baik benda, dan Tuhan kata tak baik, maka tak baik. Agama kata tak comel, maka tak comel. Agama kata mudarat. Dan sebaliknya pula, jikalau agama kata baik, agama kata comel, agama kata bagus, maka mesti bagus, mesti baik, mesti comel. Walaupun dipandangnya setengah daripada kita kata tak comel, tak baik, tak bagus. Nah, saudara semua, walaupun hak sebenar tidak ada benda hak agama kata baik melainkan benda tu baik, dan tidak ada benda yang agama kata tak baik mudarat melainkan benda tu mudarat dan tak baik. Sebab apa? Sebab Tuhan lah lebih tahu hakikat tentang satu benda, satu perkara tu. Tidak ada sesiapa yang lebih tahu daripada Allah. Allah lah yang lebih tahunya. Baik saudara semua, kalau gitu Nabi kata apabila Tuhan kehendak baik dengan seorang hamba dia, ajjalalahul uqubata fid dunya, nescaya Tuhan mensegerakan dendanya di atas dunia ni. Tuhan segera, Tuhan lungtut lei. Kerai kalau ti Allah prasung cak hai kau dai di. Hai darab sing di. Nah, maka Tuhan nak denda selalu dah. Tuhan cak lungtut dia doi tanti. Tanti kau yu bun lok dunia. Nah, saudara faham baik-baik begini. Kadang-kadang saya tak banyaklah kecek siang ni, tapi sebut kena tepat saya sebut sikit-sikit kerana ada beberapa orang minta
sebut sikit-sikit. Nah, orang lebih-lebih lagi orang yang tak faham dan dia nak ikut bersama kita. Tapi saya guna orang panggil banyak bahasa kita ni lah. Sebab saya pun tak fasih juga bahasa Sia tak fasih juga. Baik. Saudara semua, mari kita faham dulu. Jadi setiap kesalahan yang kita buat, setiap dosa yang kita lakukan, semua tu mesti kena dapat denda. Jikalau Tuhan tak ampun, Tuhan tak maaf, maka dosa kita buat tu mesti kena dapat balasan. Mesti kena dapat balasan. Tidak ada dosa sama ada halus atau besar yang Tuhan tak ampun, mesti kita kena denda. Mesti kita kena uqubah. Nah, mesti. Nah, satu nak kita pakai setangga-setangga. Kalau gitu kita faham dah, kata setiap kesalahan, dosa yang Tuhan tak ampun, mesti kena denda. Mesti kena lungtut. Nah, pakai nah. Baik. Yang kedua, maka denda tu ia tubik dua. Tubik neng nai song, satu daripada dua. Emo Tuhan segerakan denda. Nah, dan lontok ni di atas dunia ni. Dan jikalau tidak berlaku denda, tidak berlaku uqubah, nah, seksa di atas dunia ni mesti dia dapat di akhirat kelak. Lagu-lagu mana pun kena denda di atas dosa, kena seksa di atas dosa yang dia lakukan, yang Tuhan tak ampun. Tapi dua ya, emo segera atas dunia, emo taruh diseksa di akhirat kelak. Saudara faham nah? Saya nak ayat slow-slow sekali lagi. Setiap kesalahan kita, setiap dosa yang kita buat, nah, maka dosa ke apa dosa? Dosa ni ialah benda kita tinggal hak Tuhan suruh dan kita buat hak Tuhan larang. Dosa. Kita buat hak Tuhan larang, kita tinggal hak Tuhan suruh. Itu dia panggil dosa. Maka setiap dosa hak kita buat, kalau kita tak dapat ampun daripada Allah, mesti kena denda. Mesti kena denda. Ni satu. Yang kedua pula, denda tu emo berlaku atas dunia, emo berlaku di akhirat. Dengan makna orang yang kena denda dah, kena seksa dah atas dunia, akhirat esok dia tak kena seksa dah. Bagi dosa tu. Bagi dosa tu. Nah, dan dosa hak tak denda lagi di dunia akan denda di akhirat kelak. Faham nah? Itu dia. Maka dosa kita ni nak dapat ampunan dengan apa? Ampunan dengan 3 perkara besar-besar. Yang pertama, dengan amalan soleh, amalan baik. Kita buat, maka Tuhan ampunkan dosa kita dengan sebab amalan baik. Dengan zikir, nah, dengan salawat ke Nabi, dengan sembahyang, dengan puasa, dengan buat haji. Nah, tu. Jadi amalan baik yang kita buat tu, wakwi dosa kita diampun. Dia diampun dosa, maka dosa diampun tu tak ada kena denda dah. Tak dunia pun tak kena denda, akhirat pun tak kena denda. Nah, tu dia. Yang kedua, daripada benda yang menghabiskan dosa kita ialah dengan berlaku bala. Sakit demam. Nah, dan bala-bala yang lain lagi, berlaku ubatihid, berlaku tu, berlaku ni. Nah, ada. Maka itu pun juga dosa luruh. Dan yang ketiga ialah dengan istighfar dan taubah. Dengan istighfar dan taubah. Ada. 3 perkara ni daripada benda yang wakwi dosa kita diampun. Nah, itu dia. Yang pertama dengan amalan baik. Yang kedua dengan berlaku bala. Ya, dan sabar, syarat kena sabarlah. Terima kata ni dia panggil apa daripada qada Allah. Nah, dan aku redha dengan apa yang ditakdir oleh Allah. Nah,
Dan yang ketiga dengan istighfar dan bertaubah. Saudara semua. Baik. Kalau itu kita faham nah? Faham. Maka saudara semua, sebab apa? Nabi kata, apabila Tuhan kehendak baik kepada seorang hamba, Tuhan segera denda dan seksa akan dia semasa dia hidup di dunia ni. Kenapa? Nah, kerananya seksa di dunia lebih ringan berjuta-juta ganda daripada seksa di akhirat. Sebab tu orang yang berlaku susah payah, sakit demam, kena bala, berlaku tu berlaku ni, nah, itu makna kata Tuhan dah denda dia di atas dosa-dosa yang dia buat. Tuhan seksa dia, balas dah dia di atas maksiat yang dia lakukan. Nah, maka itu tak nak kata Tuhan kasih, tak nak kata Tuhan kehendak baik, sebab Tuhan tak seksa dia di akhirat kelak. Aduh dia. Sebab nak pegu tak boleh di antara seksa dunia dengan seksa akhirat. Tak boleh nak pegu, saudara semua. Allahu Akbar. Dan sehari akhirat nah, kalau fardu kata seorang masuk neraka sehari ya, sikit benar tu dosa tu. Dosa sikit benar dah tu. Sehari masuk. Maka sehari akhirat panjangnya sama banyak dengan 1000 tahun dunia. Saudara semua. Nah, sehari akhirat sama banyak dengan 1000 tahun dunia. Maka seorang yang masuk neraka sehari di akhirat, seolah dia kena bakar 1000 tahun. Cuba terabkhaya dan bayangkan saudara semua. Macam mana? Wal'iyadza billah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami, bebaskanlah kami, merdekakanlah kami daripada api neraka. Kami tak kuasa ya Allah. Nah, saudara semua. Sebab tu orang yang kena denda atas dunia, ia kena syukur pula. Kena puji Tuhan. Kena terima kasih ke Tuhan sebab Tuhan kehendak baik bagi dia. Nah, Allahu Akbar. Sebab tu Imam Al-Hasan Al-Basri apabila berlaku sakit demam dengan dia atau berlaku benda tak baik dengan dia, dia puji Tuhan. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan yang engkau segerakan denda aku, seksakan daku di atas kesalahan yang aku buat, dan kamu tak simpan taruh untuk seksa di akhirat kelak. Terima kasih Tuhan, banyaknya aku akan nak baik kepadaku. Saudara semua. Sebab tu jikalau berlaku bala, syukur ke Tuhan. Sebab itu tanah kata Tuhan kasih. Itu tanah kata Tuhan tu dia panggil pekan nak baik. Saya pernah mengajar dah hadis ni lama lepas mari dah saudara semua, dan saya buat contoh nak dapat gambar. Jadi seorang ni kena igat di pihak sedadu, dan kuampit hak dia nya kesalahan dia besar. Nah, kalau kira kira ikut adat pada biasa tu gak, nah, dia kena kena perahan ciwit, kena masuk gok sampai mati. Itu denda kesalahan yang dia buat. Tiba-tiba diseksa, didenda sekadar masuk tidur dalam jis malam ni ya. Lepas tu baik. Nah, bertuah tak orang tu? Bertuah benar-benar. Walaupun dia masuk tidur dalam jis malam ni, tak sedap dalam jis ni. Tak bebas, tak sedap, berasa kata hina, macam-macam lah. Tapi kalau kelih dengan seksa sungguh tu, Allah, dia ni duduk nikmat besar. Masuk jis malam ni nikmat yang besar sekali. Sebab apa? Sebab hak sungguhnya ia kena masuk gok sepanjang masa sampai mati. Tu nak dapat gambar halus-halus saudara semua. Ni pun serupa juga. Nah,
kalau gitu orang yang sakit demam, orang yang berlaku tu berlaku ni benda yang dia tak setah dunia ni, daripada benda-benda yang tak baik, tak comel, tak molek, dia susah je berapa. Nah, maka itu tanah kata Tuhan sangat kasih, Tuhan kehendak baik. Nah, itu dia. Sebab apa? Sebab Tuhan tak sifat taruh dosa dia untuk seksa di akhirat kelak. Allahu Akbar. Sebab tu orang yang berlaku sakit demam apa, nah, sikit sebanyak syukurlah kepada Allah. Walaupun kita tak say, kita nak sihat semua, kita tak say ni bala, kita nak duduk dalam keadaan baik semua, tapi kalau berlaku puji Allah. Kalau berlaku syukur kepada Allah. Dan kita pubat tak pubatlah, kena pubat. Tak salahlah pubat tu, pubatlah. Nah, ada dia. Tapi nak kita kelih kepada bala bahawa saya nikmat. Tapi nikmat mari dengan bentuk bala. Nikmat mari dengan rupa susah. Nah, rupa sakit. Tapi nikmat hak sebenar. Nah, saudara semua. Allahu Akbar. Sebab tu sahabat dulu ni, nah, ia tak jang nak Tuhan seksa di akhirat kelak. Nah, Allahu Akbar. Sebab tu ada seorang perempuan yang dia berzina. Maka tak ada siapa tahu pun kata dia berzina. Perempuan ni. Nah, sahabiah dengan Nabi. Tapi gitulah. Kita anak ada yang bukan Nabi ni ke, tak sunyi dari dosa. Kadang-kadang buat dosa besar, kadang-kadang buat dosa halus. Gitulah hidup kita ni. Nah, maka perempuan ni nasibnya jadi dia tu pergi berlaku zina dengan seorang lelaki, maka mengandung, saudara semua. Bahawa lepas tu tak siapa tahu kalau dia beranak pun tak ada apa. Nah, tak ada siapa denda apa dak. Tapi wak dengan iman yang kuat yang ada pada diri dia tu, dia duk tak boleh. Nak duk tak boleh. Duk seksa dia sendiri. Wak dia tu pergi cari Nabi. Pergi jumpa Rasulullah. Maka royak ke Nabi kata, "Wahai Rasulullah, saya berzina." Supaya apa? Supaya Nabi ni mendirikan hukum had. Hukum had. Kalau dia ni belum berumah tangga lagi, maka kena rotai 100 rotai dan kena halau daripada kampung setahun. Itu undang agama. Dan jika dia berumah tangga dah, ada suami dah, tiba-tiba pergi berzina dengan lelaki lain ataupun dengan perempuan lain. Nah, kalau perempuan agak pergi berzina dengan lelaki lain daripada suami dia, tu lelaki dah ada. Nah, dan jikalau lelaki ke isteri dah ada pergi berzina dengan perempuan lain, sama ada perempuan tu perempuan yang belum rumah tangga atau bini orang dah, maka hukum dia kena rajam sampai mati, kena pegang dengan batu sampai mati. Saudara semua, senang tak? Oh, tak senang tak lah, sakit sungguh-sungguh lah. Sebab apa? Kena pegang dengan batu. Patu selama mana tak mati duk kena pegang situ. Selama mana tak mati duk kena pegang situlah. Allahu Akbar. Tapi berat lah tu. Berat tak? Berat sungguh-sungguh, bukan berat main-main tak. Berat serta hina. Sebab apa? Sebab ia kena rajam ni kena tok di cabai 4 ataupun cabai 3. Tempat yang orang lalu pergi mari banyak, dan setiap orang yang lalu kena pegang. Allahu Akbar. Jadi orang semua tahu kata ia berzina, ia jahat, ia karut. Lepas tu kena pegang sampai mati. Maka pegang nak mati ni bukan mudah, saudara semua, dengan batu ni. Nah, maka pecah pala, tak nak royak dah ni, hancur. Lebih habis dah tubuh tu. Nah, tapi perempuan ni tahu ke tak? Kalau ia mengaku gapo ia dapat, ia ada suami dah. Nah, jadi dia kena pegang, di cabai 3, cabai 4 sampai mati. Tu dia kena denda.
Tapi dia banding dengan akhirat esok teruk lagi. Orang zina teruk lagi di akhirat kelak. Jadi tu hewak bekah untuk tok orang zina lah tu. Nah, dan pingat api nyawa yang kuat, maka duk berada, duk nepek, duk menahung lah tu dah di akhirat kelak. Sebagaimana Nabi rakyat kepada kita yang Nabi kelih dalam Malak Isra' wal Mi'raj. Nah, teruk orang zina kena seksa. Tapi hari ni banyak duk zina hari ni. Dan kadang-kadang isteri ada dah. Nah, pergi zina lagi dengan perempuan lain. Dan perempuan yang pergi zina tu kadang-kadang bini orang dah. Juga perempuan tu lelaki ada dah. Dan pergi zina. Zina kadang-kadang suami orang tu. Banyak lagu ni yang berlaku. Ada ayat kata. Dan saya sendiri rakyat betul-betul ada beberapa orang yang telefon cerita ke saya benda lagu ni. Nah, dan kebanyakan daripada pihak perempuan. Nah, cerita dengan air mata. Yang suami dia buat lagu tu dengan dia. Tapi Masya Allah sabar dia. Nah, itu benda yang berlaku saudara semua. Takut nah, jangan buat main-main benda ni. Sebab tu, dia agama tak ada, dia takwa tak ada, dia jauh daripada jalan Tuhan. Nah, maka benda tu mudah mana nak berlaku. Bukan daripada benda yang minat suka nak buat pula. Nah, sebab apa? Sebab tak ada benda yang sekat dia daripada berzina, daripada buat jahat, daripada buat dosa besar. Padahal perbuatan yang dia buat tu, wala'iyadzabillah, minta selamat. Satu benda kadang-kadang waktu dia mati lah tak ada iman lah. Satu benda kadang-kadang waktu dia mati dengan tak ada beriman. Matilah kafir. Allah takut benda, sungguh-sungguh takut benda ni, saudara semua. Maka kembali klik kepada apa ni cerita kita hak sahabat tu, dia tahu kata berat ni, dihina. Nah, tapi dia buat dengan takut akhirat esok. Nah, dia rela pergi mengaku dengan Nabi. Maka nak berdiri had ni, nak denda ni, dia dua. Emo ada saksi kelih yang zina, 4 orang. Emo ia main mengaku. Lepas ni dia mengaku. Dia tak mengaku pun tak apa. Kalau dia taubat dengan Tuhan tak apa dah. Tak mengaku, taubat dengan Tuhan. Tak apa, Tuhan terima taubat. Walau zina pun Tuhan terima. Maka wahai lelaki-lelaki, sama ada pemuda yang belum berumah tangga lagi dan zina dengan perempuan tu perempuan ni. Wahai adik-adik perempuan yang zina dengan lelaki tu lelaki ni dan belum berumah tangga lagi. Dan juga abang-abang, adik-adik, ayah-ayah yang ada isteri dah dan zina dengan perempuan yang lain, sama ada bini orang atau bukan bini orang. Wahai perempuan, kak-kak yang ada suami dah, tiba-tiba zina dengan lelaki lain, sama ada lelaki yang belum rumah tangga atau rumah tangga dah. Nah, maka jika kita juluh lalu betu, taubahlah segera, taubahlah cepat-cepat, belum sampai aja, belum meninggal dunia dalam keadaan bawa dosa zina pergi sana teruk. Jika bawa dosa zina pergi sana, Allah, payahlah nak selamat daripada api neraka. Nah, maka akan dibubuh dalam perut yang besar, yang api sangat panas, duk menahung, duk berjerit dia tu, sebagaimana Nabi rakyat. Janganlah berlaku lagu tu saudara. Nah, kasihlah ke diri sendiri. Nah, wang di kok ya gatai. Nah, hak juluh dah, dan jangan cerita ke sesiapa. Susukkan benda jahat yang kamu buat tu. Di Rusia di antara mu dengan Tuhan sahaja. Lepas tu istighfar dan taubah. Belum kamu nak mati, supaya dosa tu diampun dan kamu tak ada kena seksa di akhirat kelak. Nah, Allahu akbar saudara semua. Takut sekali benda ni. Dan walau gitu pun tapi banyak berlakulah di hari ni. Sebab tu jagalah baik-baik diri kita. Jagalah di anak-anak kita tu. Lelaki baik, perempuan baik. Jagalah pasal benda-benda, jangan buat benda ni. Dan kita orang tua, ibu dan bapa banyak berdoalah kepada Allah. Anak kita selamat daripada zina, daripada yang benda tak baik macam ni. Maka perempuan sahabat saat ni, sahabiat ni, buat dengan iman dia kuat, ia berasa taubat tak mada.
Nah, walaupun dia yakin kata Tuhan Maha Pengampun, tapi wak dengan iman kuat ni, nah, maka dia ngaku dengan Nabi. Nah, tu dia. Maka Nabi kata, kalau gitu, tak apa, klik pergi beranak dulu. Sebab anak tak salah. Tak salah anak. Tak salah apa dia anak. Nah, lepas beranak sudah, mari dengan Nabi. Nabi kata, mau klik susu anak mulu. Nah, 2 tahun. Lepas susu dulu, lepas mari. Ada. Ni rahmat Nabinya. Padahal Nabi masa pergi dah. Nabi paling kot lain. Nabi tak ada, mu tak berzina kali. Aku mu dia panggil po tidur saja je Nabi tak. Supaya apa? Supaya nak video ni dia panggil kelab kam. Dia kelab kam tak apa dah, tak kena denda dah. Tapi tak sih. Dak. Nabi paling kot lain. Ya mari depan Nabi pula. Rasulullah, saya berzina sungguh. Saya berzina sungguh Rasulullah. Nabi paling kot lain. Nabi tak takut. Dak kali. Tujuan Nabinya nak dia kelab kam. Supaya dia tak kena pegang sampai mati. Sebab apa? Sebab dia dah suami dah. Allah. Tapi perempuan ni tak jang. Nak Nabi mendirikan hukum had juga atas dia. Maka lepas dia beranak, lepas pada sudah, maka mari dia pegang sampai mati. Maka kena sahabat, dia pegang pom macam darah perempuan tu. Maka dia tuduh, dia kata dengan kasar-kasar padai ngomong jahat perempuan wajib menakar mu ni kata, ataupun walau bukan lafaz lagu tu pun lafaz yang kasar lah dia kata. Maka Nabi murih benar-benar. Nabi kata, mu tahu ke tak perempuan ni taubat dia benar-benarnya Tuhan suka sekali jikalau dibagi taubat dia kepada ahli Madinah semua cukup pi. Nak tahu Tuhan terima taubat dia sebaik-baiknya. Nah, saudara semua, Allahu Akbar. Jadi saya nak kata denda yang berlaku susah payah dan seksa yang berlaku dengan orang beriman atas dunia ni, nah, walaupun tak baik, walaupun tak comel, tapi itu nikmat besar. Sebab apa? Sebab Tuhan nak baik ke dia, Tuhan tak seksa dia di akhirat kelak. Maka Tuhan nak ampun dosa dia dengan bentuk apa? Dengan bentuk denda tu. Sebab tu jikalau kita tak sewi banyak berlaku denda, maka jangan banyak buat maksiat. Jangan banyak buat maksiat. Dia buat maksiat agak tunggu bala lah kita. Dia tak kena bala, itu tak nak kata Tuhan nak jahat. Nah, sebab apa? Sebab Tuhan sifat taruh dosa dia untuk seksa di akhirat kelak. Hak nu berat lagi, berat hak nu berat. Nah, Allahu Akbar. Saudara semua, faham nah? Insya-Allah. Nah, sebab tu orang yang berlaku tak molek lah kita katanya. Kena COVID kadangnya. Nah, ataupun kena patah kaki. Nah, ataupun orang panggil berlaku pelaga. Nah, ataupun orang panggil sakit demam. Ataupun orang panggil jadi ada penyakit ning di atas diri dia. Nah, ada. Semua tu walaupun tidak siapa suka, tapi hakikat sebenar nikmat besar saudara semua. Sebab apa? Sebab selama berlaku sakit demam dengan dia benda tak baik ni, dosa dulu dosa dulu. Sampai kan Nabi kata, jikalau ia berjalan lepas tu kena duri cak di kaki ada. Nah, dulu dosa dah. Nah, jalan tiba-tiba dahai kayu jatuh atas kepala. Pau ada. Allah, dahai kayu ni. Dulu dosa. Tak ada semua. Demam tu penipala dulu dosa. Tapi syarat kena terima dan sabar dan redha dengan qada Tuhan. Nah, maka dulu dosa. Nah, ada. Maka kita agak beriman ni meluruhkanlah dosa dengan istighfar dan taubat. Jangan elak Tuhan denda lah. Nah, saya saudara banyak dosa. Kita setiap hari dosa kita. Sebab tu istighfar kena ada setiap hari. Lebih-lebih lagi belum subuh. Belum orang bersubuh boleh setengah jam istighfar. Nah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ingat ke dosa kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Banyak kata ketika tu. Nah, tu. Allahu Akbar. Sebab tu hadis yang kita baca lepas hari tu, Nabi kata, mengikutilah amalan baik
apabila membuat dosa. Nah, sebab apa tu? Sebab nak bersih cepat-cepat dosa kita. Supaya di dunia pun tak kena seksa, tak kena denda. Dan di akhirat apa? Tak ada kena denda. Nah, ada dia. Allahu Akbar. Maka, jikalau kita tahu lagu ning, yakin lagu ning, berlaku pop, kita berasa serabut dah. Kita berasa nak marah dah. Dah lah. Orang yang nak marah, ketika berlaku bala, sakit demam dan tak puas hati, ialah orang yang tak faham agama. Orang tak faham. Orang faham ni, walaupun dia sakit, ya, tapi tak kata apa, redha sudah. Bahkan kena orang hak sapa lagi, tinggi lagi, faham lagi agamanya, syukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang Tuhan membelakukan sakit tu secara ning. Tak berat pada ning. Hak sebenarnya aku kena berat pada ning pun. Nah, gengel lagi dengan aku ni. Sebab apa? Aku dosa banyak, aku tahulah. Jadi, aku ni, misal kata, kalau ikut dosa kita kena denda, dia panggil apa? 1%. Tapi Tuhan denda 20%. 30%-nya. Padahal Tuhan kuasa nak denda 50%. Nak denda 60, 70, 80. Nak denda 100 pun Tuhan ada. Tak salah lagi Tuhan. Pada dengan dosa kita buat. Tapi Tuhan tak denda begitu. Tuhan denda 10%-nya kadang-kadang. Nah, 20% tu ya. Sebab tu kelih para sahabat Abu Bakar tapi orang yang baik-baik. Bopi baku bala, alhamdulillah yang Tuhan tak mendenakan daku teruk pada ning. Alhamdulillah. Dan Tuhan segera denaku tak sipai taruh dena di akhirat kelak. Alhamdulillah. Saudara semua. Allah, saudara semua tahu ke tak? Kalaulah kita selamat terus daripada susah, daripada sakit, nah, maka kita tak akan cinta kepada Allah. Kita tak akan ada hubungan yang rapat dengan Tuhan. Saudara semua. Sebab tu dosa walaupun tak comel, tapi halus-halus itu nikmat besar. Yang waktu kita ni tak besar diri. Waktu kita ni nak manja dengan Tuhan. Waktu kita ni kena jemur Tuhan sebab nak minta ampun daripada dia. Waktu kita ni tak butuh hubungan dengan Tuhan. Bukan kata saya senun buat dosa ni, tak. Tapi nak kata dosa tu diri dia tak comel, tapi kalau kelih dengan baik halus sungguh nikmat juga dia. Sebab apa? Sebab dia tak waktu kita ni lalai. Dia waktu kita ni sedar. Waktu kita ni khabar. Waktu hubungan kita dengan Tuhan ada semua. Nah, waktu kita nak minta ampun, nak manja, nak doa dengan Tuhan. Saudara semua, cuba terang kita berkhayakan. Sebaliknya, jikalau kita ni tak ada pernah berlaku meletak molek, sehat sama-sama, senang sama-sama, mewah sama, sedap sama, tak berlaku sikit mahbub benda kita tak say. Dan kita lagu tu, nascaya kita jahat lalu dah. Sebab Fir'aun. Sebab apa Fir'aun ngaku dia Tuhan? Sebab ulama kata lah hidup dia tak pernah sakit pun. Ni pala pun tak. Sakit gigi pun tak. Demam pun tak ada berlaku apa. Nah, ada. Sebab itulah ya bahasa kata dia ni Tuhan. Nah, saudara semua. Dan pada galik orang dia tawak salah ni gak, dia berasa kata dia ni apa ni? Tuhan tak ada apa ni? Tuhan tak lebih, tidak ada nikmat apa atas diri dia. Nah, bukan ia ada hak tak Tuhan. Tuhan kena bagi syurga kat aku sebab aku baik. Bangga. Nah, dia tak kenal diri dengan Tuhan. Dia tidak ada dosa kak. Itu pada galik. Nah, sebab tu daripada hikmat dosa ni, nah, orang tu khabar. Nah, walaupun dosa tu bahaya, jangan buatlah dosa tu. Tapi kalau geleceh pergi buat dosa, istighfar. Dan tu nikmat kadang-kadang nah. Saudara semua. Allahu Akbar. Sebab tu, nah, orang yang kena bala jangan berasa tak puas hati. Walau dia juruh pun, walau kita juruh pun. Nah, maka bala yang berlaku ni dia dua. Emo
Tuhan nak ampun dosa dan nak denda tentang kesalahan kita dan tak selok nak seksa di akhirat kelak. Dan satu, Tuhan nak angkat darajat kita. Jauh dah. Dosa sikit tak ada dah rasa ni. Kalau ada pun ya istighfar dah, ya taubat dah. Nah, tapi berlaku juga bala, Tuhan nak angkat darajat yang tinggi lagi. Kalau gitu baik tak? Baik bagi dia. Nah, maka Tuhan lebih tahu. Saudara semua, nah, datang dari hadis. Kena-kena orang ni, dia nak peringkat tinggi tu. La syirga Isa. Maka kita nak belaka benda ni. Nak belaka. Tinggi tepat yang nak. Sebab dia kau tinggi, kau mewah. Kau tinggi, nikmat kau banyak. Kau tinggi, supaya dunia ni lah. Dia orang ada duit banyak. Kau nak banyak. Dia sebab apa? Duit banyak, ya kau mewah. Kau sedap. Umur kau besar, kereta kau banyak. Tu. Syurga pun supaya. Dia pekat kau tinggi, kau sedap. Gitu. Tapi, Tuhan tahu. Kata dia, tak sampai kepada makam tu, tempat tu dengan amalan dia. Tak sampai juga. Tuhan tahu, saudara semua. Tuhan tahu. Nah, kita nak makam tinggi tu, pucuk tu, syurga tu. Nah, tapi kita, amalan kita hari yang kita buat, Tuhan tahu, kata tak sampai juga. Sebab tu, Tuhan buat, kita sakit. Tuhan buat, kita susah. Sebab apa? Tuhan nak angkat kita, nak angkat usaha tempat yang kita nak tu, saudara semua. Faham tak? Nah, itu dia. Kalau gitu, lagu-lagu mana pun, bala yang berlaku ni, baik, 100%, lan persen baik. Sama ada bentuk denda, baik bagi kita. Sebab Tuhan tak selok denda di akhirat. Tuhan nak segera denda atas dunia ni haludah. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah, saudara semua. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, dan jikalau kita berjuruh dah, dosa wak tak banyak dah, lepas tu kalau wak dosa juluh pun kita tahu bah, kita istighfar dah, tiba-tiba berlaku juga bala ni, Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Tuhan nak angkat lagi peringkat kita lah syurga tinggi lagi ni, saudara semua. Baik ke dah? Baik bagi kita. Sebab tu sahabat, ramai-ramai sahabat ni pada galik bukan banyak menadak, tapi banyak juga dah sahabat semua baik-baik ni. Tak nak rakyat sahabat ni, dosa cerak dah, payah nak buat, amalan banyak sekali ni, puasa siang hari, semaya malam ni, sedekah, banyak benar lah apa sahabat buat ni. Lepas tu apa lagi? Tapi hak peliknya, hujung-hujung umur mata buta. Hujung-hujung umur banyak benar yang mata buta. Ibn Abbas mata buta, Amr ibn Abi Abdullah ibn Amr ibn As mata buta hujung-hujung. Sebab apa? Adakah Tuhan denda dengan sebab dosa? Ya tak. Tapi Tuhan nak angkat lagi peringkat dia. Soalan kata, aku malah nak tanya mu di akhirat kelak. Bangkit pak, pergi masuk syurga halu. Tu saudara semua. Sebab apa? Sebab pahala orang sabar, dimasukkan syurga dengan tanpa hisab. Allahu Akbar. Baik. Kalau gitu saudara semua faham baik-baik. Hadis ni jadi jawab banyak yang kita ada masyki. Gana berlaku lagu dengan aku, gana gugi ku sedekah dah, aku orang panggil buat baik dah, semaya jaga semaya dah. Gana gugi lagi. Gana berlaku balon ni, gana anak tak kerti dengar, gana. Nah, saudara semua, nikmat besar tu kalau kita faham. Nah, itu dia. Allahu Akbar. Baik. Dan pada akhir hadis Nabi kata, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah wal a'yadza billah. Minta selamat, minta berlindung. Nabi kata, dan apabila Tuhan kehendak jahat bagi seorang hamba dia, yang banyak buat dosa, banyak buat salah, tapi Tuhan tak denda. Sehat dia, tak semaya tapi sehat, tak sakit karu. Itu dia. Jahat tapi rezeki luah. Wak ning beganing berjaya, beganing labor lipat ganda, wak ning po boleh. Tuan zalim tapi rezeki marilah. Tuan zalim tapi tak sakit demam karu. Tuan tak baik tapi selamat daripada bala. Ni. Tuan tak denda ludah. Maka ning tanah celaka nah. Tanah celaka. Jadi orang yang buat dosa banyak
tapi tak dapat bala apa. Ni alamat celaka. Orang yang buat dosa banyak tapi Tuhan buka pintu rezeki. Ini tanda celaka nah. Saudara semua. Wala a'yadzabillah. Sebab dia berasa kata dia tak salah tu. Sebab dia ku salah, Tuhan denda dia kata. Nah, dia ku salah, Tuhan denda. Tuhan tak denda pun. Maka ni tanda dia kata aku tak salah. Sebab tu dia kau buat lagi benda salah tu. Kau buat mai cry. Tak berasa kata apa. Jadi nak kembali kepada Tuhan payah. Sebab pada golek orang nak kembali kepada Allah ni orang hak susah. Orang susah. Sebab tu cuba taklah ke masjid. Saudara semua. Hak pergi masjid tu orang mana? Orang hak tua dah. Hak susah-susah. Orang sakit demam. Orang ada uzur. Hak tu pergi masjid Ada pun hak sehat, hak kaya, hak hebat, pemimpin, tak lagi mana masjid. Jarang ya. Bukan semua pada golek. Itu dia. Maka jika orang selamat terus daripada denda, daripada seksa, daripada denda apa, patu dia panggil pewak gapo boleh belaka berjaya belaka, itu alamat celaka. Wala a'yadzabillah. Minta berlindung. Saudara semua. Allahu akbar. Kalau gitu, ini hadis kita pada hari ini. Maka harap insya-Allah buat kita faham belaka. Itu dia. Alhamdulillah. Sadaqa Rasulullah. Maka ya Allah, jadikanlah kami dan orang yang dengar kami pada hari ini daripada golongan hamba Engkau yang butung ya Allah. Daripada golongan hamba Engkau yang Engkau hendak baik ya Allah. Daripada golongan hamba Engkau yang Engkau ampun dosa ya Allah. Daripada golongan hamba Engkau yang butung dunia dan akhirat ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, saudara semua. Maka lepas pada ni insya-Allah kita akan mari repa ni jawab soalan bagi saudara yang suka nak tanya. insya-Allah ada soalan apa boleh tanya, kita akan jawab insya-Allah. Maka sambil saya baca Kak Faridah sikit. Dia kata alhamdulillah cai baba lang puai kerap ดือนya an Quranกับ zikir dan salawat tลอดเวลาจนได้เห็นคนใช้ชุดขาวใส่ผ้าพกหัวแบบบาบอพร้อมกับanak saudara อายุเกือบอายุขวบกว่าก็เห็นitu dia. Ni betul sekali. Sepakat Faridah kata betul sekali saudara semua. Jadi pada golek saudara perhati baik-baik. Orang dia berlaku sakit demam, muka dia nampak bersinar, nampak nur, nampak cahaya. Sebab apa tu? Sebab dosa luruh. Kelih balik-balik orang sakit demam. Orang ada uzur. Itu dia. Maka sepakat kata-kata betul. Jadi boleh lepas berlaku sakit ni ke? Bukan semua orang, banyak ke. Boleh pergi lepas demi mari pak ni ke? Bahasa nak berjuruh lah. Bahasa nak semaya, bahasa nak gapo. Ada seorang mas saya ni, dia ni jenis orang muda yang duk main benda mabuk, duk main duk mengebok learning lah. Maka lebih lah dia ni, semaya beda. Kebajikan tak nak raya dah, tak ada buat dan duk kayanan nak hari. Tiba-tiba berlaku sakit teruk sungguh-sungguh. Teruk sungguh-sungguh berlaku dekat nak mati berlaku. Lepas tu, berlaku lagu tu, boy hingga sikit pergi sejik lah. Pergi sejik. Itu dia. Sebab tu bala ni nikmat lah. Tapi yang mari betul bala. Saudara semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka sambil saya tunggu soalan daripada saudara yang nak tanya pada pagi ni. Jadi kita kecek lek malam dan pagi kemarin ke apa tentang masalah kita nak buat kelum. Kelum nama Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita yang masuk lek kelum ni insya-Allah di akhirat kelak pun masuk syurga Al-Firdaus kali dengan Nabi. Lebih-lebih lagi amalan yang kita nak buat tu amalan yang buat kita kali dengan Nabi dah. Iaitu bantu anak yatim. Saudara semua, maka
saya menggemarkan saudara semua ni jadi sale. Jadi sale seperti tuatan jual barang tu. Kita kena kikut senang di orang. Royak kata baik gini. Walaupun benda ni, bukan jenis bahasa yang barang makan bagai pakar. Jari orang berahi. Tapi nyo ada orang berahi tu. Orang minat. Tapi cuma dia tak ada jalan nak buat ya. Kita jadi sepan bunwi ke dia. Saudara semua. Jadi kau cari kau banyak, kita lah yang butung kau banyak. Sebab apa? Sebab orang yang boleh buat benda tu dengan sebab kita 10 orang setara mana dia dapat pahala, boleh kita setara tu. Misal kata seorang dapat berapa ni? Dapat 10 juta pahala. Seorang 10 orang 100 juta. Maka kita dapat 1 juta dengan kita tak buat ahli. Nah, kita tak ada buat ahli. Ya buat. Tapi kita buat atik lah. Wilobo kepada pahala kita. Sebab tu ada saya baik, dia rajak ke dia. Tapi syarat saya tulis dah dalam kelum tu, yang nak masuk mari nak cern tu, cern orang apa dah. Hak pahal waktu pasung dah. Dan dia nak buat sungguh-sungguh. Hak tu hajak masuk mari. Jangan pada rata tu tak silap dah kata gitu. Sebab tu ada hak masuk dah tu, dia tak tahu gapo, bawa tahu hakikat sebenar, dia tubik pun ada. Maka macam mana tubik? Tubik bukan hamba apa dak, tapi dia tak ada nak buat ke, dia panggil apa? Tak ada dia masuk mari pak dia suka silap. Kata gapo ni pada dia masuk. Tapi bawa tahu pak bukan saya tak ada nak lagu ni. Tubik tak ada masalah. Tu dia. Sebab tu kita yang nak pada orang masuk tu, dia faham dulu apa tujuan, lepas tu dia tu nak buat supaya kita. Tu dia. Maka yang masuk mari dah tu dekat 70 orang dah masuk. Maka saya harap 70 orang tu sejiwa dah. Sejiwa, hati yang sama, hati yang satu nak buat benda tu dah. Lepas tu kita usaha hajak sayang kita, orang keluarga kita, anak kita, orang panggil ibu bapa kita, wai-wai kita, sepupu kita, adik-beradik kita, dan kawan rapat kita kenal, yang kita tahu kata dia ni minat kau ni, moyo kau ni, kita hajak dia mari masuk, dia mari buat benda ni. Saudara semua. Dan untung tu boleh tak boleh ke pihak, boleh ke kita, boleh kita sendiri. Kita lah yang butung, kita lah yang berjaya. Saudara semua. Kalau orang hak jual barang ni, kau boleh semakin banyak dengan sebab ya untung banyak, boleh. Dia boleh 500, boleh 1000. Itu hak dunia. Tapi hak ni akhirat. Akhirat dan bukan akhirat saja. Dunia pun dapat, tapi makan masa sikit. Orang buat baik kerana Tuhan, orang buat baik kerana hamba Tuhan tak lepas saja. Saudara semua, yakin dan percaya saya. Orang buat benda ni ia akan mikam suk sekali. Ia akan mikam suk tisut. Tak tahu. Tak cuba, tak boleh kecap. Tapi kita yakin. Sebab apa? Sebab Nabi raya. Nabi kata kena, bagaimana kita buat orang lain mikam suk. Bagaimana kita akan susah payah daripada orang. Bagaimana kita tunai hajat orang. Maka Tuhan tunai hajat kita. Tuhan buat kita mikam suk lebih berguna daripada kita buat ke orang lain lagi. Dan Tuhan akan tolak bala daripada kita. Apa kita buat ke orang, lagu tu Tuhan buat dengan kita. Maka jika kita bantu nak yatim ni, suka tak budak yang dapat baju baru, suka gembira. Suka tak budak boleh makan, suka gembira. Suka tak budak boleh ada lembek tempat tidur, suka gembira. Suka tak budak boleh buat jamin di rumah dia, suka gembira. Jadi banyak benda-benda dan bukan anak budak itu. Ibu dia pun suka, keluarga dia pun suka. Allahu Akbar. Dan kadang-kadang kita bantu setiap keluarga tu bukan seorang dan keluarga ada 4-5 orang. Apa kalau kita boleh bantu sampai satu keluarga? Kita ambil celia, kata satu keluarga ada 3 orang atau 4 orang. 3 orang lah kita ber3 orang. 100 keluarga 300 orang. Tak ada semua. Betul tak? 3 orang satu keluarga 300 orang ya. Allahu Akbar. Anak yatim 300 orang ni bukan mudah orang nak sanggup seorang diri ni kena ada duit sehari-hari kena 10,000 lah ke atas. Dan hak kita nak buat ni, kita nak cukup makan sudah. Kita tak buat sikit-sikit.
Kalau beli 50 kek, boleh beli banyak keluarga, sampai beratus-ratus keluarga boleh beli. 50 kek nak buat apa? Nah, beli beras pun habis dah. Sikit tak cukup lagi beli berasnya. Sebab tu kita nak uwi kepada keluarga ni, nah, satu keluarga, nah, kalau duit ada agak, duit banyak, 300 keluarga. 300 keluarga dengan makna jikalau tak ada kerja pun dia boleh makan dah. Tapi kerja lah. Ibu tu kerja lah. Ibu kerja cerak. Tapi kerja sekadar dia mampu tu. Nah, lepas tu duit hak makan dalam rumah tangga ni ada dah. Tak kita hantar lagi. Cukup dah. Nah, ada dia. Maka kita kokogi setangga-setangga. Lah ni kita boleh buat 20 keluarga. Alhamdulillah dah. Keluarga tu orang beratus dah. Nah, ada yang 7 orang, ada 5 orang, ada 3 orang, ada 4 orang, macam-macam. Pahipung hari semua 20 keluarga, beratus orang dah. Saudara semua. Nah, ada dia. Lepas tu dah semacam kita korama lagi, kita boleh buat kau besar lagi. Nah, ada dia. Allahu Akbar. Comel benar semacam kita lelai, lekrumlah kita, hati satu, jiwa supaya kita, ada jiwa nak khidmat, nak bantu nak yatim. Dan dia buat bukan kerana dia diri. Dia nak bahagia. Dia nak tambah rezeki dia. Dia nak Tuhan jaga dia. Selamat daripada bala. Nak dia ni dapat duduk sekali dengan Nabi dah syurga Isyak. Nah, buat kerana tu. Nah, lepas tu untungnya sebab dia nak buat sore tak boleh. Buat sore, nah, so keluarga tu ya. Tu pun tak cukup makan. Sebab bukan kita semua bukan super belaka. Nah, dan orang yang masuk nak buat ni banyak kan daripada orang susah. Boleh wih lah terik 100 tu. Terik lah tu. Nah, dah ada lah lebih tu. Ada lah jari-jari tu. Boleh kan 100. Lepas tu kat 50 kek pun ada. 20 kek pun ada macam-macam. Tapi dia tahu lagu ni, prop ni. 100 kek pun. 100 keluarga kita sanggup. Dengan 100 kek kita. Jadi, orang hak makan 300 orang tu. Hak boleh makan. Dengan sebab kita berkongsi buat lagu ni. Kita yang 100 ada belaka. Suruh anak kita tu. Maka kita dapat pahala semua. Sebab tu kita buat lagu ni. Kita pergi tanglat, buat mudah, tak ada kena buat sendiri, wakil ikut saya ya. Nah, lepas tu pahala laba lipat ganda. Itu tujuan saudara semua. Jadi wang di. Nah, tu dia. Tak nak sabar benda baik macam ni. Sebab tu saudara semua pisah cari hajat orang lain lagi masuk mari. Hajat orang buat baik. Nah, hajat orang baik. Cara mana kita boleh? Cara tu lebih berganda pahala kita boleh. Nah, kita hajat oleh 10 orang. 10 orang tu buat cara mana dapat pahala? Kita dapat supaya dapat. Tak rugi sikit mahabuk ni nah. Nah, tu dia. Sebab tu belum buat benda ni saudara semua dah. Insya-Allah kita bakal belum buat benda ni. Baik. Saya macam baca soalan insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz ทุกครั้งหลังความเจ็บป่วยจะเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นความคิดความเป็นอยู่ของคนเรามากขึ้นya betul kali betul nah ada dia sebab tu dalam bala ada nikmat samiไม่ให้นัฟกะห์ถ้าเราไม่ตออะห์จะบาปไหม jadi taat isteri kepada suami ia bergantung dengan nafkah dia tak wajib nafkah tak wajib dia panggil taat ke suami. Nah itu dia. Sebab apa anak wajib taat kepada ibu bapa? Sebab ibu bapa sangga. Dan bapa ibu rumah tangga wajib taat ke suami sebab suami sangga. Dia tak sangga sebab tu bapa yang nikah kahwin pop suami tak ui lagi duit belanja. Maka ketika ni perempuan misit tak sesuai diri lagi tak apa. Walau suami kata aku nak tidur dah ni. Aku tak sesuai lagi. Tak sesuai diri lagi. Sebab apa? Mu tak pergi belanja aku. Misal kata. Ada. Kalau gitu, ia bergantung dengan taat. Ada. Tapi walau begitu pun kita pisah usaha ukang yang baik. Jika kita buat lagu tu, lama kau masih muka kadang-kadangnya. Kau teruk, kau sengai. Maka tak comel juga. Sebab tu kita jangan kata pek-pek gitu. Lagu tu ya dan paik dua ikan medai lagu tu pada golek. Tahu dah kata ni hak kita, tapi tak apa kita jam. Tu dia. Ai tang kun tang
lot titik noi neng. Nah, tu dia. Ni hak kita ni. Tapi isteri buat tak sempurna. Tak apa, turun sikit. Jangan pek-pek benar-benar. Nah, isteri pun serupa. Ni hak kita, suami kena buat ni. Suami buat tak ada buat. Kita pun, long noi neng. Dia panggil pun tak apalah, maaf. Tu dia gitu. Nah, tu dia. Jadi, kesimpulannya, walaupun boleh isteri nak buat, tak taat pun tak apa, dia suruh tak sangga, tapi kelih. Dia buat lagu tu kau mudarat ke, kau tak mudarat. Dia kau mudarat, jangan buat lagu tu lah. Jadi, pisah ukar masalah dengan baik. Dah, insyaAllah nah. Baik. Alhamdulillah. Cinkankah rau kun neng tiได้รับบททดสอบนั้นในด้านสุขภาพร่วมเวลาเกือบปีมาชาอัลลอฮ์จนวันนี้หายเกือบปกติแล้วเช่นเดียวกับการทำอามัลอิบาดะห์ตั้งแต่นั้นมาไม่เคยคิดเลยที่จะละเลยและพร้อมที่จะทำต่อไปbetul sekali. Dan saya baca ayat dah cerita hak perempuan hak jadi penyakit di muka tu. Nama pelangma. Belum tu lebih duk dengan maksiat semua. Tak semaya be pun. Tapi berlaku bala tu pak, lepas ya dia orang lain sudah. Saudara semua, Allahu akbar. Salam baba, sekiranya kita istiqamah baca salawat 200 kali tiap lepas semaya, apakah masuk dalam kata salawat 1000 sehari? Dia yang pentingnya ini ke ayah kita daripada jahat yang pentingnya ke ayah diri dan orang lain pun supaya 1000 kali ni tak mesti kena buat sekaligus, tak mesti. Maka ni ia berbeza daripada orang ke orang. Kena orang yang nak buat sekaligus 1000 kali lepas subuh boleh. Kena orang saya nak buat belum jatuh matahari 1000 kali boleh. Kena orang saya tak ada masa patara tu, dia tengah jam, dia 1000 ni paling kurang kena ada tengah jam. Tu pak kita sibuk kerja ke apa, maka saya nak buat rera ya, nak buat pagi ni 100, paning pula 100, masa kerja tak mutu 100, nak kereta boleh 200. Ataupun lepas maya sepakat ayah ni pas maya 200, semaya subuh 200, maya zuhur 200, maya asar 200, maghrib 200, isya 200, cukup 1000 tu boleh. Comel benar lagu tu. Yang penting wisapa 1000, usaha sampai situ. Dia kita tahu lagi paling kurang 100 kena ada salawat ke Nabi setiap hari. Tapi usaha wisapa 1000 supaya apa? Supaya kita ni cerak masuk dalam golongan orang salawat banyak ke Nabi yang akan bersama Nabi yang di akhirat kelak dalam syurga, dan kita tak akan mati sebelum kita lihat tempat duduk kita dalam syurga dulu. Orang yang salawat ke Nabi 1000 kali sehari ni. Ini bukan perkataan saya, Nabi riwayat saudara semua. Baik. Kalau gitu ikut kita. Yang penting wis apa hak kita nak tu. Tu dia. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum baba ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum baba. Waalaikumsalam. Merau lamat witir lang isa prachamแล้วทำตะฮัยุทุกวันดีไหมบาบอtapi jikalau kita yakin kata kita ni bangun cerak tahajud, maka sunat melewatkan witir waktu ketika tu. Sekiranya kita menjadikan semaya witir akhir sekali, sebab Nabi buat lagu tu. Nabi bangun maya tahajud, maya sunat tahajud peruk nak sudah pak Nabi witir, lepas tu buti. Tu dia. Sebab tu orang yang tak yakin kata nak bangun tahajud, maka bimbang takut tak bangun, orang ni belum tidur lepas maya isya buat saludah. Adapun orang yang yakin dengan sebab dia ni adalah sebab-sebab tu, ia tak dia gerak ke ataupun dia khabar nak kecing ke apa tu, tak kira lah lagu-lagu mana ni, ataupun lekat jadi ada jadi lekat ada lagu-lagu mana bangun semua pian ni, khabar semua pian ni tahajud tu. Maka jikalau ia yakin kata bangun sana tu, maka sunat melewatkan witir semaya akhir sekali belum kita nak tunggu orang bayar subuh. Tu hak cara baik. Walaupun boleh buat, nak buat halu boleh buat, tak ada salah apa. Tu dia.
Baik. Gapo ni huruf fai Ramadan kata ni kecil. Ramadan ni kecil kata huruf fai. Gapo huruf fai? Nah, gambar belakang tu, cak tu ke. Nah, hak tu dia panggil mok, mok boleh jadi di bukit-bukit nah. Tu. Saya suka gambar-gambar lagu ni. Sebab tu saya pergi beteng saya porak lepas dah lah. Pasal suka. Gi pak sedap pasal nak duk. Nah, tu dia. Sebab saya orang patah hati, umur saya dengan patah tak jauh tak apa kilo ni. Umur saya ni berjalan lagi pak lah 3 lipat atau mbek ya. Air laut dah. Umur saya dekat menang patah. Sebab tu saya suka kepada jenis bukit-bukit gitu. Nah, maka bopi tak ramai pakai bukit enggak sejuk, sedap, masa tenang gitu. Nah, tu dia. Baik. Babo halai babo yang lai babo yang meceloi. Nah, tu. Allahu Akbar. Jadi siapa yang seperti Kak Arina ni, Nani ni, tak saya dalam chat apa? Saya nak dia panggil apa? QR code, scan, dah masuk dalam Klum Live. Nah, tu masuk dalam messenger saya. Masuk dalam messenger, pas saya nak bagi QR code insya-Allah. Nah, tag saya dalam chat nah, insya-Allah. Kak Arina nah. Baik, baba wani apa ni? Wani tong fang yon langแล้วเพราะมีธุระเช้านี้ฟังก็จะจบเรื่องdia ya tak apa ya Kak Ana dah daripada kota. Nah, dah sengap adik. Baik. Baba เราพอสกดไม่ได้ขออิซิมจากสามีได้ไหมเช้าสามีไปทำงานเย็นกลับจากทำงานสามีไม่ได้อยู่บ้าน Saudara semua ingat puasa qada mai camping tak mesti kena minta izin daripada suami. Tak mesti. Tapi kalau bagi tahu dulu molek. Nah, alik malek abang saya nak puasa nak qada puasa esok ni. Nah, ada. Oh tak apalah. Nah. Puasa qada mai camping tong kau izin nah. Mai camping tong kau anuya, tak mesti. Hak kita hak tak boleh puasa dengan tak minta izin ni ialah puasa sunat. Jikalau kita nak puasa sunat mesti jikalau kita ada suami mesti kena dapat izin daripada dia dulu. Kena tahu dia dulu. Ya izin baru kita boleh puasa. Nah, puasa sunat. Itu pun jikalau suami duduk di rumah. Tapi kalau suami duduk kerja kat Malaysia, kepada bakok lama-lama sekali, hak ni tak kena minta izin. Nah, tu dia tak nak minta izin tu, tak mesti. Sunat fardu pun tak apa hak tu, tak kena minta izin pada. Jika suami tak ada doa kita. Nah, tu dia. Tapi doa kita hak leh. Puasa nak puasa gapo. Jika puasa fardu, puasa qada, hak fardu tak mesti minta izin. Tapi kalau bagi tahu sepatah dua comel. Nah, supaya suami kita boleh terima tua kena. Nah, tu dia. Dan jika puasa sunat mesti kena minta izin. Sebab gapo? Dia duduk sekali kena minta izin puasa sunat. Dia duduk suku-suku tak nak minta izin. Nah, sebab bime takut suami nak setubuh kita lah. Nah, tu dia. Sebab dia suruh nak setubuh, kita kena serah diri ke dia. Maka rugi kita puasa. Tiba-tiba pagi sampai tengah hari sampai nak masuk waktu asar dah. Suami nak buka puasa dah. Suami nak setubuh, kita tak boleh nak tolak. Sebab hak dia. Dia tolak berdosa pula, dilaknat oleh para malaikat pula. Nah, sebab Nabi kata, mana-mana isteri yang suami panggil untuk nak tidur, nak setubuh, nak mipet, misalnya sampan kita kata, tiba-tiba ia tolak, tak sebui ataupun pergi ke lain, ada macam-macam, dilaknat oleh malaikat sepanjang masa. Selama suami redha, baru tak apa. Nah, malaikat suami redha baru tak apa. Dia tak gitu juga, dilaknat sepanjang masa. Apa? Tak ada dilaknat malaikat ni, celaka orang tu. Nah, ada dia. Sebab tu nak minta izin tu puasa sunat. Nah, tu harus sekali ataupun tak ada duduk sekali, maka suami nak wati kat mana? Duduk lain-lain. Sebab tu tak mesti minta izin. Suami duduk bakok di Malaysia ataupun duduk kerja lain tak ada klik mari dak ketika ni tak mesti minta izin walaupun puasa sunat sekali pun. Nah, tu cara dia saudara dah. Baik, เพื่อนที่สนใจจะเข้ากลุ่มกดนี่dia panggil ada dah ni. Ada dah bagi siapa nak masuk kelum lai, hak kelum
Jannatul Firdaus, hak kita nak buat kebajikan bersama tu ni Abu Bakri dah wa'ari dah ni dia panggil apa, kod sini boleh, kod di tempat hak combine Abang Makri boleh, bagi siapa nak tu boleh dia panggil tekan situ, lepas tu masuk pergi sudah, tu. Terima kasih banyak-banyak kepada Abang Makri kita hak duk Ayutthaya. Maka kita berdoa insya-Allah siapa hajat-hajat Abang Makri yang hak duk cita-cita nak buat tu, nak pergi di rumah ke nak gapo, minta tu tunai hajat cepat-cepat dan dapat apa-apa hak Abang Makri nak insya-Allah. Baik, Ramadan kata kelum Jannatul Firdaus ni rup nafis penrup arai. Gambar tu gambar selawat Nabi aku. Allahumma salli ala Muhammad. Gitu aku. Tu dia. Ka arina dak ada lagi pecek di combine hak Abang Makri tu dah. Ka arina hak nak masuk kelum tak ni tu. Ni Abang Makri wak si ada ni. Tekan di dia masuk gi halu dah. Tu dia. Baik. Ramadan ni kecil pun supaya juga. Dia kata nama Jannatul Firdaus ni banyak kelum. Maka tak tahu mana sah. Sebab tu tanya gambar tu. Dak gi masuk di dia panggil apa hak Abang Makri, dia panggil wa'ari itu, dia panggil wa'ari itu siap dah tu. Dah kita kepak dia, lepas tu masuk gi. Salam babo pondok Yutinai dapat merai. Saya tak ada buka lagi dah pondok, nanti kita tahun depan insya-Allah, sebab sekarang ni saya duduk sedang buat bina asrama 2 lapis. Tu dia, maka insya-Allah lah hari ni Niacang baru nak masuk buat ada dalam 20% lagi tak sudah. Maka jika waktu juga dalam sebulan 2 bulan lagi sudahlah insya-Allah. Tahun depan kalau habis Covid insya-Allah saya buka terima anak yatim untuk tahfiz Quran. Anak yatim untuk tahfiz Quran insya-Allah, dan budak pakai miskin yang susah dan kita terima insya-Allah. Tapi lah ni tak lagi Kak Maria Baik. Bapa banyak pasal Thai alhamdulillah 2 kerap. Insya-Allah saya nak usaha nak set masuk pasal Thai dah insya-Allah. Tapi saya tak pasal mana. Put make thong dang mak kuat. Tapi insya-Allah saya payam. Saya set pasal Thai ni neng. Insya-Allah baik. Ramai sebenarnya ramai daripada saudara kita yang hak kacak sia ni, dia tak faham Melayu ni, ramai minta lagu ni. Tapi kita tak biasa ratik sebab tu tak ada guna lah, payah-payah, tapi nak usaha insya-Allah. Wan Daud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rusna kata cuai dengkau lai 2K. Rusna pun supa lah kita ke di combine atas ni Abang Makri tak ni tekan masuk prop. Kalau tak itu pergi tak saya dalam chat pas saya nak dia panggil hula gambar, dia panggil QR code supaya kak boleh scan, lepas tu masuk di dalam insya-Allah. Tu. Baik. Alhamdulillah Kak Firdaus kata salam kah baba. Waalaikumsalam. Tepa cakin kah baba. Ya alhamdulillah. Ku baba baru masuk dia panggil alhamdulillah. Tiba-tiba lai putus. Hujan. Sekarang hujan dah, dia panggil hujan lebat di bidayah wa nihayah, tak tahu lagi tak orang mana dah. Kau boleh wayak dah kata duk mana insya-Allah. Ihsan An-Nur babo cuai bok doa nai sujud dalam duha baik ngai-ngai. Dalam duha tak ada sujud, tak ada baca apa kali. Baca hak biasa itu subhanarabbil a'la gitu ya. Dan jika kita nak doa, ikut doa yang kita nak boleh belaka. Maka kita ambil doa hak jami', doa hak meliputi hak pandak. Tu dia. Doa lagu mana? Doa hak kita hajar sama-sama tu. Allahumma ajirni wa auladi wa ahbabi minan nar. Ya Allah, bebaskanlah aku, anak-anakku, patu kekasih-kekasihku daripada api neraka. Ulai tu. Allahumma ajirni wa auladi wa ahbabi minan nar. Allahumma ajirni wa auladi wa ahbabi minan nar. Dia Tuhan terima doa kita ni, terima cerak dari tawak sama-sama. Dia terima agak saudara semua, Allah baiklah, baik. Kita akan jadi baik, anak kita akan jadi baik, ibu bapa kita, orang yang kita kasih akan jadi baik, maka bahagia. Itu dia. Itu doa yang panak tapi jamek, meliputi. Sebab doa lain pun yang mari sini belaka. Tu juga hak ni belaka. Nak selamat daripada api neraka.
Nah, tu dia. Doa kita semaya pun nak selamat daripada api neraka. Doa kita boleh buat kebajikan pun nak selamat daripada api neraka. Nah, tu. Maka kita nak pandai-pandai meliputi doa ni. Allahumma ajirni wa auladi wa ahbabi minan nar. Nah, baik. กรุงเทพชัดเจนบาบอแน่ยาอัลฮัมดุลิลละถ้าละหมาดวิเตแล้วตื่นจะละหมาดสุนัตอื่นก่อนจะละหมาดสุนัตให้เปิดด้วย kita semaya witir dah, lepas tu kita bangun semaya malam, boleh semaya sunat ke tak? Boleh, ikut suka, ikut cekak. Tapi witir tak boleh semaya lah witir. Sebab satu malam witir kena semaya sekali ya. Sama dah 3 rakaat, 4 rakaat, ikut apa-apa rakaat pun. Hak witir tu 3, 5, 7, 9 ikut. Tapi kena semaya sekali saja. Dia semaya dah 3 rakaat, sudah dah, maka tak boleh semaya lah pada malam tu. Tapi semaya lain boleh semaya, tidak ada masalah. Nah, tu dia. Baik, faham nah? Terima kasih Babo kam top apa ni? Top kam tham ทุกคำถามเลยย่าอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์Babo และทุกคนที่ชมฟังสลาม Babo วะอะลัยกุมุสสลามเราจะไม่ละหมาดสุนัตเราจะละหมาดกอฎออย่างเดียวได้ไหมกูมัสนะhak ni hak comel sekali. Hak ni hak comel sekali. Semaya sunat comel baik. Nah, tapi bagi orang yang tidak ada qada. Bagi orang yang semaya ia tak putus. Atau putus dia putus pernah putus tapi ia qada habis dah. Ini comel benar-benar ia semaya sunat. Tapi bagi orang yang ada qada lagi, tak habis lagi, bagi dia ni kena qada ya sekarang. Qada sekarang ya. Sunat tak tepi dulu. Tak tepi dulu. Sebab banyak ulama yang kata semaya sah tapi haram, boleh dosa. Sebab qada tak habis lagi. Nah, qada dulu. Nah, lepas tu jika habis qada, umur kita tak ada lagi, semaya sunat. Nah, tu cara dia saudara semua. Jadi kita pergi buh qada tempat sunat tu. Buh qada tempat sunat. Buh pergi. Sehingga habis hutang kita. Tu hak comel sekali. Maka kena dah kumas nawak kena dah. Kita asal mai sunat, nak mai qada. Dia tu hak kena sekali. Nah, sebab kalau kata semaya sunat apa? Dosa. Walau semaya sah. Dah dalam mazhab kita Syafi'i ni. Nah, tu dia. Baik. ไม่ใช่เฟซเป็นกลุ่มไลน์ย่อกลุ่มไลน์นะกลุ่มไลน์การเปิดตัวละหมาดวิเต2 รากะอัตนี้เรียนและรับโดยจากมุลลาห์บาบอซิบ้านแร่ทานตุya sunnah nabinya apabila kita bangun malam tu belum kita nak mayat lain sunat kita buka dengan semaya sunat 2 rakaat dulu. Sunat kita buka dengan kita semaya sunat 2 rakaat dulu. Sebab ini Nabi buat. Nabi bangun prop tidur belum nak mayat witir, belum nak mayat lain lagi, Nabi mula dengan 2 rakaat dulu. Lepas tu Nabi semaya tahajud ke mayat sunat apa, lepas tu Nabi witir sudah. Tu cara dia. Maka kena dah lah. Nah, tu dia. Ini sunnah Nabi saudara semua. Baik, saudau awal. Salam Baba Waalaikumsalam. ลูกผู้หญิงไหมครับบ้านจะทำอย่างไรให้กลับขอให้บาบอดุอาครับพวกนี้ลูกผู้หญิงไม่กลับไม่กลับanak tidak tak kembali ไม่กลับบ้านจะทำอย่างไรให้กลับขอให้บาบอดุอาinsyaallah. Nah, saudara ni kalau ada chat saya messenger tu, nah tegur saya, lepas tu royak anak saya nama apa, nah tak klik lama mana dah, nah sebab saya insyaallah saya nak tolong mayah hajat dan nak doawi insyaallah. Nah dah chat saya nah royak atau anak saya lama mana dah tak klik nama gapo, insyaallah saya tolong mayah hajat dan doawi insyaallah. Nah baik. Sebab tu saudara semua siapa ada masalah tag saya dapat tag saya dengan lala chat dah ngoyak nak gapo apa gitu ni saya boleh tolong insyaallah saya boleh buat insyaallah จะเข้าไลน์ด้วยค่ะ
dah Kak Firdaus ataupun Kak Faridah masuk tak chat saya, dan insya-Allah saya nak bagi QR code ataupun dimasuk dalam kombin hak bang abang Makri ya wak hari dah saat itu. Pecek situ masuk ke dalam sudah. Nah, saudara semua. Baik. Cakap kelum tam yang mereka. Ni pun supaya juga. Ni dia. Tu. Tak saya nak bagi QR code dalam chat ni. Ataupun kita ke di hak bang dia panggil abang Makri ya wak datang dah dalam kombin dia di atas tu. Nah. Baik. Taro poso qada sami kami pe sampantong cai kifarat mai. Nah, kita poso qada, suami mari, Allah, suami pun lah dulu. Nah, siapa buka puasa alik malam lah, tak ada gapo lah nak subuh pun ikut cakap lah. Nah, tu dia. Maka apabila orang panggil pak isteri kita puasa, jangan membukakan puasa dia hak qada tu dengan kita wati, janganlah. Walau ada perasaan lagu mana pun, sabarlah kata, bapa je ya. Dan kita isteri pun tidak boleh bui. Tidak boleh serah diri kepada dia. Walau yang marah pun tak boleh. Sebab kita puasa wajib. Maka jika pelaga hak Tuhan dengan hak suami, kena utama hak Tuhan daripada hak suami. Nah, maka orang yang puasa, hari buka puasa. Puasa hak wajib ni, hari buka puasa. Puasa sunat lain puasa sunat. Puasa sunat, ya harus buka puasa. Tak apa, tak hari habis tu bapa suami minta, suami wajib. Puasa sunat ya. Suami, dia panggil bagi ke suami apa yang nak wajib. Puasa dah sunat. Sebab tu wajib kita buka tu dia suami nak. Adapun puasa qada wajib hak Tuhan. Suami nak ketika ni pelaga hak Tuhan dengan hak suami. Maka kita utamakan hak Tuhan tinggal hak suami. Jangan serah diri kepada dia. Nah, bukan kena puasa sampai buka puasa tu. Nah, banyak tak abel, banyak pandai-pandai lah ke dia tu. Nah, tu dia. Abel sabar lu abel, tak apa abel. Malam ni tak apa saya cat hai abel. Nah, sabar lu abel, sabar lu. Nah, tu dia. Baik. Kalau gitu isteri tak boleh serah diri nah, tak boleh bui. Nah, tu dia. Suami pun kena faham. Nah, tu. Dan kalau serah diri juga batal puasa hari tu, dosa yalah. Dan tak ada kena bayar kifarat gapo? Tak ada kena bayar kifarat gapo. Sebab kifarat kos bagi orang hak buka puasa dengan wati pada bulan Ramadan saja. Dia bulan lain walau qada Ramadan pun tapi bulan lain masa lain tak ada kena bayar kifarat gapo. Tapi qada tu tak jadi yalah. Nah, kena qada semula hari itu. Supaya tak puasa, lepas tu dia berdosa dengan serah diri itu. Nah, faham nah? Sebab tu kita kena ada ilmu juga. Kita isteri ni. Kalau abang minta apa? Abang tak boleh bayar, saya puasa qada ni. Nah, khairu seduai begitu. Nah, tu dia. Masya-Allah. Baik. Allahu akbar. Salam baba ta kun tai chumrau. Ta kun tai chumrau. Rau ple put wa insya-Allah hukum yang ngaikah baba. Tak salah gapo. Nah, tak salah apa tak apa. Mai mi arai. Tak salah gapo. Baik. Cai doa tang sujud tam baba pheng thong cham dai wan ni eng kah. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Lebih-lebih doa ni orang yang ada anak tak berjuruh mana. Kena doa dengan doa ni benar-benar. Lepas tu wak panjang masa. Bulan 2 bulan 3 bulan insya-Allah anak kembali klik kepada betul. Dan jadi baik insya-Allah. Cuba uti lama istiqarah. Istiqarah ni ya orang panggil apa Kak Aidah Pak Saning. Semaya 2 rakaat. Nah, semaya sunat dia panggil niat lah. Sahaja aku semaya sunat istiqarah. Nah, itu dia 2 rakaat kan Allah Taala. Allahu akbar. Maka baca doa iftitah. Lepas tu pula baca Fatihah. Nah, lepas tu pula baca rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, lepas tu bangun naik rakaat kedua, lepas pada rakaat sujud pun semua baca Fatihah dan baca qul huwallah. Lepas tu sujud rakaat sujud baca tahiyat wisalah, lepas tu doa dengan doa istikharah. Nah, maka panjang saya tak ingatlah doa ni. Nah, tu dia. Maka saudara pergi cari boleh, dalam internet boleh. Tulis kata doa istikharah, maka ambil taruh dalam terasa. Berapa semaya sudah buka pas maka doa dengan doa tu. Dia panjang. Nah, maka kita tak guna mana, maka tak ingat. Nah, boleh nak guna ingat asta, boleh lama tak guna lupa. Nah, tetapi lah ni alhamdulillah dalam internet ni, dalam Google ke mudah cari. Nah, tu dia. Tapi dalam semaya supaya saya banyak orang kat ni lah, dah tak payah sekali. Nah, baik.
Ya Wahab 40 kali. Ya, apa Ya Wahab 40 kali ni? Baik. Tamai wela kod แล้วไม่เข้า tak ada. Tak apalah. Tak masuk, masuk dia chat saya, lepas saya live sudah ni, saya akan pergi bagi QR code insya-Allah. Nah, QR code dah tu. Babarau qada duai tam sunat duai dai mai. Nah, hak comel sekali tak usah buat sunat. Tak usah buat sunat. Nah, sebab ulama kata haram buat sunat. Walaupun semaya sah, tapi tak dapat pahala boleh dosa. Apa buat gapo? Nah, tu dia. Ini mazhab kita Syafi'i. Kita tak kecek mazhab lain lah. Ini mazhab kita, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'i, orang yang ada qada mesti kena semaya qada habis dulu. Sebab apa? Saudara semua, sebab akhirat esok Tuhan tak tanya hak semaya sunat. Tak tanya, tak tanya semaya sunat. Tanya, kalau tanya pun tak amat di mana. Buat sebab apa? Buat boleh tak buat tak apa. Tapi hak tinggal, hak fardu tu Tuhan tanya. Dia ada tak cukup ni tempat kena denda. Tapi kalau cukup semua alhamdulillah. Walaupun dia tak ada pernah semaya sunat 1 rakaat pun. Tapi fardu dia buat semua. Selamat dia ni. Tapi orang yang banyak buat sunat, semaya dia tinggal ada tak payah hutang, mengaku dia ni, dia tu tak ampun. Tu dia. Sebab tu tu dia, kita utamakan hak qada daripada hak sunat. Sunat nanti buat semula insya-Allah. Tu dia. Dan kita nak lobok ke sunat, pisah qada habis cepat-cepat. Saudara semua, saya pernah duduk Suria, duduk di asrama, di mabit, Kalinga, lama daripada dunia ni, Afrika pun ada, orang Eropah pun ada, Jepun, Cina, ada belakang macam-macam lah, ada dalam kat beratus negeri dengan kita. Dan ngaji sekali duduk di hall tu. Maka ada dia panggil pok budak Afrika yang hitam lah. Kamu je keriting kalau mau kita ngok apa lah kita panggil. Tu dia. Ya setiap hari ya qada 50 waktu. 50 waktu ya qada sehari. Lepas subuh ya qada. Boleh dah dia panggil pok belum pergi ngaji tu. Lepas subuh orang lain duk ngapa Quran, duk baca apa, belum pergi makan, belum nak mandi pakai baju pergi sekolah, dia duk qada. Boleh dah dia panggil pok 15 waktu. Lepas maghrib pula 15 waktu. Lepas zuhur, tak boleh qada apa tu lepas duduk Mekah lah. Lepas asar dia qada. 5 ke 7 ke 8 ke tu. Tapi hitung semua tu belum tidur pula 50 waktu sehari semalam. Supaya nak habis cepat-cepat. Tu dia. Kita pun support dah. Ni kalau gitu kayak kita ni utamakan qada habis dulu. Walau tidak gaji nak mana sunat pun kalau sunat yudkan. Bukan sewak nak buat tapi kalau hutang ada, bayar hutang habis dulu. Saudara semua. Allahu akbar. Baik. Tang sunat tang qada di tisut cai mai babo dak. Hak baik sekali buat qada habis dulu. Qada semaya qada habis dulu. Sebab selama mana qada tak habis, sunat kita semaya dapat dosa. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'i. So kira mazhab lain lah. Tu dia. Walau mazhab lain kata boleh, tapi kita ambil hak kita ni. ลูกชายไม่ยอมไปเรียนปอนเดาะอยากให้เขาได้เรียนมีวิธีการอย่างไรให้เขาเรียนข้าบาบอกyalah kena kecek molek, kena daya, kena menggemarkan dia. Lepas tu hak besar kalinya kembali kepada Allah. Doa banyak, baca Yasin. Sayat siup le ai. Baca sayat siup, baca Fatihah siup, baca ayat kursi siup, selawat ke Nabi siup. Lepas tu dia makan. Hari ke mari, lepas tu kita doa le sujud, doa lepas maya, doa kita tahajud, insya-Allah. Tuhan masuk hidayah, Tuhan masuk di hati dia, masuk suka nak ngaji insya-Allah. Kita buatlah seboleh-boleh kita orang tua ni, kita ibu bapa ni. Babarau kod แล้วไม่เข้า hak tak masuk, tag saya dalam chat messenger tu. Pas saya nak bagi QR code, saudara nanti scan lepas pada live ni insya-Allah. Salam babo berkenaan dengan barang
makanan halal atau haram seperti sugar beras atau ikan sarding, tak ada halal, boleh makan atau tidak? Jadi ia benda-benda. Jadi benda makan ni tak mesti kena ada halal semua baru boleh makan. Nah, kelih ada benda. Jadi benda yang tidak berhajat kepada sembelih, maka benda ni pada golek boleh makan. Walau kafir wak sekalipun. Nah, itu dia. Tapi syarat tempat ia wak kena cuci. Tidak ada najis. Nah, itu dia. Tepung kek yang buat tu, pada golek cuci lah, ia wak ngorongan buat gapo cuci lah. Maka tak ada halal pun boleh makan. Tak ada gapo kali. Malaikat kita yakin kata tempat ia wak tu cuma penuh dengan najis. Kita tak boleh makan. Sebab apa? Sebab makan itu campur najis. Nah, itu maka puasakan ni enggak. Walaupun tidak ada halal. Dan orang bukan Islam buat kadang-kadangnya. Tapi boleh makan tak? Boleh, tidak ada masalah apa. Sebab apa? Sebab tempat orang buat tu, dia panggil ronga tu, ia cuci. Tak campur barang najis pada golek. Nah, itu dia. Adapun benda hak kena sembelih baru boleh makan, hak ni kena ada halal mesti. Lebih-lebih lagi kita duduk negeri yang bukan Islam. Nah, tu pada golek kebanyakan negeri ni bukan Islam. Dan hayya yang mari pula tu, daripada sebelah atas tu yang ramai bukan orang Islam, selama tak yakin kata orang Islam sembelih, ketika tu mesti kena ada halal baru boleh beli. Tapi kalau kawasan kita ni, 3 wilayah ni banyak orang Islam, dan juga negeri Malaysia, Indonesia, tempat orang Islam, ketika tu tak mesti kena ada halal. Sebab pada golek orang Islam sembelih. Nah, boleh makan. Nah, pada 3 wilayah ni, hayya yang jual di kawasan kita, halal. Malaikat tak yakin kata hayya ni tak sembelih. Bukan orang Islam sembelih. Tak sembelih ataupun orang bukan Islam sembelih. Ketika tu baru tak boleh makan. Tempat kita ni 3 wilayah. Tapi kalau mari ke atas tu, mari tempat yang gamau orang bukan Islam, ketika tu kena ada halal dulu barulah boleh makan. Dia tak ada halal tak boleh makan. Sebab pada golek bukan orang Islam sembelih. Ataupun tak sembelih dulu kita. Sebab tu KFC tak boleh tu. KFC sebab hayya ia hantar mari dengan kereta dia, bukan sembelih tempat kita sini. Walau ada dalam big sitan ni, ada dalam big sinaga misal kata. Dalam 3 wilayah dah. Tapi hayya yang ambil hayya tu. Sebab ia ada dia panggil mak hayya dengan daripada rongan dia tu. Lepas tu hayya mak pun semua daripada bakok hantar mari. Nah, ada. Maka dia tidak ada halal, maka tak boleh. Haram makan sebab hayya tu najis. Hayya tu dikira bangkai. Tapi kalau nyata yakin cerak kata hayya ni yang ambil daripada 3 wilayah ni yang orang Islam sembelih, boleh makan. Tak apa KFC pun. Nah, tu cara dia. Nah, ada. Baik. Rau cak ap nam wajib namที่เราละหมาดอยู่ทุกวันครับผมจะอาบน้ำวาญิบน้ำที่เราอาบน้ำอยู่ทุกวันได้ไหมปกติถ้าจะอาบเปิดมอเตอร์ทุกครั้งเราจะเอาน้ำที่สะอาดya mani wajib mesti kena dengan air mutlak, air yang boleh mengakatkan hadas kita. Air mutlak ni air telaga, air cak badan dia lah tu. Nah, air yang bekas hot cukup kalah. Nah, tu 200 lit. Nah, tapi kalau umur jambe yang tidak ada kalah ataupun ada bekas yang air sikit, boleh maning tapi ingat air ngecik masuk. Air kita maning ni ngecik masuk. Sebab air kita maning ni dia panggil air mustakmal. Dan air mustakmal ngecik masuk itu dia banyak, maka air tu bukan air mutlak lah. Bukan air mutlak, dia panggil air mustakmal. Nah, tapi kalau ngecik masuk banyak lah, kalau sikit-sikit apa dimaafkan. Nah, ada dia. Tapi kalau maning dengan pahit, dia panggil apa? Hula dia panggil apa ni? Tali pahit tu maning tak ada gapo ni, cerak boleh ada gapo dah sebab dia tak ngecik tak gapo dah. Nah, tu. Lepas tu maning berkata. Nah, tu. Baik.
babo lao rau caru dai ngai wa rau ko qada mut lao. Hak tu kita nak kira lah. Kena kira celia mari pak crowd fikir mari kata kita tinggal berapa waktu. Nah, kita masuk ke balik bila? Pak kita mula semaya bila? Pada tahun tu banyak tinggal ke banyak semaya. Nah, kena kira wilayah. Lepas tu misal kata boleh jadi semua waktu ni Zuhur ni ada 300 waktu aku tinggal misal kata. Duduk di antara 300 dengan 350. Hak dah tinggal. Peramanan tak? Maka jika kita cek mari dengan halusi dah laiyat, maka dak tubik pun mari serup kata kita tinggal UT peramanan 300 ถึง 350. Maka ketika ni dikira kata kita tinggal 350 dulu dah. Sebab yakin kata kita qada habis sungguh. Kalau kita kira 300 boleh dia ada lagi. Tu dia. Sebab di antara 300 dan 350. Nah, maka sebab tu kita ambil lebih. Kalau gitu dikira kata zuhur ni 350 waktu. Dia pula mai asal berapa asal? Asalnya 400 waktu. Di antara 400 dengan 430. Dikira 430. Ngorek ni, ngorek banyak maja. Ada 50 waktu ataupun 60. Kira 60. Isya ni maya tak maya kata. Adalah dah kakak dia panggil pun 280 waktu ataupun sampai 305. Dikira 305. Subuh ni banyak mana tak maya, tak ada tidur. Nah, 500 waktu ataupun 900. Kira 900. Tu dia. Patut semaya. Subuh nak qada 900 waktu. Isya nak qada 350 waktu. Maghrib nak qada 60 waktu. Nah, asar nak qada berapa ni? 250 waktu misal kata. Dan zuhur kena qada 350. Semua kata gitu. Tu. Kira perawi lebih. Nah, qada habis. Tu dia. Dia kata qada habis, dikira habis dah qada kita. Tapi kena kira laiyat halusi. Nah, supaya apa? Supaya kita qada tu habis sungguh. Nah, tu cara dia nah, saudara semua. Baik. Lamat fardu zuhri mi lamat sunat apa tu? Sunat wudu. Sunat zuhri 4 rakaat 2 salam. Lamat qada zuhri kual lamat arai kon lang babo. Qada ni boleh berlaku. Saya ada haning, saya kata siapa yang ada qada sunat metang lamat kon. Yud kon, tak usah semaya sunat. Qada perkara ya. Dia tak nak qada, kita nak buat belum boleh, nak buat lepas boleh, ikut kita. Nak qada belum patut semaya hari ni pula. Hak fardu hari ni. Lepas semaya sudah, qada tambah lagi boleh. Ataupun belum zuhur nak qada tak boleh, tak ada masa. Kita sibuk kerja. Semaya waktu, patut qada lepas zuhur. Boleh. Qada ikut. Dan kita nak qada zuhur, tapi qada waktu subuh. Boleh. Qada zuhur, nak qada lepas isya. Boleh. Ikut waktu mana boleh qada belaka. Nak qada sekali qada 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ataupun nak qada zuhur habis lu semua. Patut nak qada asar pula habis sasa. Boleh ikut kita. Ikut kita suka. Tak mesti kata kena qada zuhur lepas tu kena asar maghrib isya subuh. Mai zuhur pula zuhur isya asar maghrib isya subuh. Tak mesti. Mazhab kita tak mesti. Mazhab kita tak mesti. Ikut kita suka. Nak buat lagu tu boleh. Nak qada zuhur habis sasa boleh. Zuhur habis asar habis, ikut kita boleh belaka. Dan nak qada belum lepas. Sebab apa? Sebab qada tidak ada waktu tahrim. Bagi semaya qada tidak ada waktu tahrim. Dia boleh semaya 24 je. Ikut kita suka. Faham nah insya-Allah. Lalu dengan puasa lamat tarawih daimai ta yang mi qada. Hak tu dah tu. Tak boleh Kalau pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tak boleh semaya qada selama tak boleh semaya sunat selama qada ada. Sebab tu kita lah ni pisah qada wi habis. Lepas tu takdir kata tak ada habis. Takdir kata tak ada habis.
Tak boleh masuk sikit masa lewat ni dah. Tak kedua kata tak ada habis. Maka kita nak pergi semaya tarawih masjid. Pergi masjid. Di masjid kita semaya qada lik belakang tak imam tarawih. Tak apa. Sah. Nah, lepas tu kita pilih semaya hak supo tu imam. Berapa? 2 rakaat. Ai pisah qada subuh. Orang lain semaya tarawih, kita qada subuh. Saudara semua. Pas tujuan semaya tarawih nak apa? Nak kepada pahala. Maka hak mana besar? Qada fardu hak tertinggal dengan semaya sunat. Hak mana besar? Hak ni fardu ni sunat. Tidak syak kata semaya fardu lebih besar pahala. Kalau gitu, qada semaya lebih besar daripada semaya tarawih. Pak kita nak tarawih nak apa? Nak tarawih sebab apa? Nak kepada pahala. Tapi kita qada ni lebih besar lagi pada pahala. Lepas tu buat hak qada lah daripada buat sunat tu. Tu cara dia nah. Kalau gitu kita pisah qada habis dulu, belum masuk boleh puasa. Tapi kalau tak habis, kita pergi masjid juga pergi. Tapi bukan semaya tarawih, semaya sunat dek belakang tu imam semaya tarawih. Sah, tak ada masalah. Lepas tu supaya tak boleh dipelak pada orang lain, nah, kita semaya hak support tu imam. Ai qada subuh, 2 rakaat sama 2 rakaat. Nah, tu dia. Tapi kalau subuh habis dah, kita qada maghrib dengan tak imam tarawih ataupun qada zuhur asar isya rakaat lagi. Imam kata assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita bangun. Allahu akbar. Bangun. Tambah 2 rakaat lagi. Jikalau zuhur, asar, isya. Tambah 1 rakaat lagi jikalau qada maghrib. Nah, tapi macam sekalinya qada subuh. Nah, sebab dia panggil apa? Ya supaya ngerti imam. Tapi sudah tak sudah. Nah, tu cara dia dah. Nah, baik insya-Allah. Qabtu. Nah, qabtu. Bu saya ada dah tu, dapat. Nah, ataupun bu nak tuaikan tak ada dah. Sebab dia panggil masa lewat dah. Ada lagi. 9 minit dah masuk 8:30. Dah. Tu. Maka kita jawab soalan tinggal ni lah, 2 soalan 3 soalan ni patut cukup dah. Sambung esok hari insya-Allah. Salam baba waalaikumsalam mi ongkon mi ongkon mi me keluar thai put te mi pu cuai pen muslim dai mai. Orang siam masak tak apa, tak ada masalah. Orang siam masak tak apa. Tapi masak tu kena sunyi daripada najis. Nah, tu dia. Barang makan tak najis. Barang halal, ikan misal kata. Hayya hak orang Islam sembelih. Lepas tu dia pakai sutung, hudai, yang masak tak ada masalah. Orang Sia boleh masak sebab tu kedai orang Sia, dan dia tidak ada barang yang misal kata orang Islam orang Sia jual yang masak, tapi barang yang masak tak pun najis kik mabuk. Kita boleh beli makan tak? Boleh beli makan. Tak salah. Tak ada salah ke apa? Bukan kata mesti kena orang Islam masak. Tak mesti lagu tu. Tapi di kita berasa nak makan semakan suku kira. Bak halal haram suku kira. Kita berasa sedap tak sedap je berasa nak makan. Orang bukan Islam masak. Hak tu suku. Bak bahasa gamuk makan, tak gamuk nak makan, bahasa rehat tak rehat, sedap tak sedap suku kira tu. Hukum suku kira hukum. Nabi pernah minum air daripada umur orang bukan Islam. Dan Nabi bersapih. Dan maka berhajat kepada air, Nabi pergi minta air di rumah dia. Yakin. Maka Nabi makan. Nabi ambil asma'il berkah air dia. Tak ada masalah. Tu. Sebab tu orang yang masak tidak ada masalah, tapi syarat tidak ada campur najis dalam barang yang masak tu. Tak ada buah najis dak. Tak ada buah arak. Tak ada buah wai. Tu dia. Makuk pinggan, pisau apa semua cuci tak najis ke apa? Tidak ada masalah. Tu. Tapi lah najis. Dia najis tak mesti orang Sia. Orang Islam kita masak pun tak boleh makan, dia najis dah. Tu. Kalau itu hukum sama ya. Baik. ถ้าเราเพิ่งรู้ว่าปกติเราเอาน้ำไม่ถูกต้องเราเอาน้ำไม่ถูกต้องแล้วละหมาดที่ผ่านมาต้องqadaไหม kalau nyata cerak kata semaya hak kita semaya belum ni tak sah, tak kena, maka wajib kena qada. Kena taubah, kena istighfar, lepas tu qada sekadar kita kuasa.
Kalau dah habis, alhamdulillah. Kata dah habis pun, mati dulu, harap-harap Tuhan ampunkan. Nah, sebab itulah kita kena buat dengan mengaji, dengan belajar. Kena tahu dulu baru boleh buat. Nah, barulah perbuatan kita betul dan tak ada kena qada dah balik belakang hari. Nah, tu cara dia nah. Maaf baba, jawab belum habis lagi. Ikan sading tak ada halal. Bagaimana baba? Tolong hurai sikit. Ikan sading. Nah, maka ikan sading tak berhajat dah sembelih, main campen. Sekadar basuh cuci ya. Nah, lepas tu jika kena pesum yang buah tu tak ada najis. Tidak ada najis. Nah, atau bahan najis tak ada. Benda cuci belaka. Maka ikan sading halal, tidak ada masalah. Nah, itu dia. Tapi walau begitu pun kita dah nak beli, kita pilih ada halal, lebih baik, lebih tenang bagi jiwa kita. Tu saja. Ada masalah boleh makan, kalau tak ada halal boleh makan. Jikalau dia panggil pun buat tu kena cara tidak ada bahan najis, tidak campur dengan benda yang tak ada halal. Nah, walau tidak ada terah halal pun boleh makan. Nah, itu dia. Tapi tak kalau bopi tidak ada halal ni, ia ada syubhat, ada ihtimal dia panggil dia panggil apa haram dengan halal. Sebab tu kita beli hak halal lebih selamat, tu saja. Nah, tu saja. Juga tepung juga supaya bagi lain pun supaya. Nah, asal benda tak mesti ada halal, boleh makan dah. Nah, tapi kalau ada halal lebih tenang kepada jiwa kita. Dia tak ada halal, maka 50-50. Hasib. Nah, sebab apa? Takut pergi campur najis, takut tempat jawab tak cuci. Tu saja. Nah, atau tepung tu boleh makan, siapa buat pun tak apa. Nah, itu dia. Maka jika tidak ada halal ni, kita panggil makannya syubhat. Sebab boleh makan tak? Boleh makan. Nah, tapi hak warak, hak lebih baik, lebih bagus lagi, dibeli hak ada halal lebih selamat. Tu saja. Nah, itu. Baik, maka cukup dah. Dia panggil kita jawab dua soalan ni cukup dah. Soalan belakang lagi tak jawab dah. Sebab lewat benar ni pukul 8.30 dah. Nah, baik. Lau taqada subhi tam imam lama tarawih lah. Doa kunut tam jangai. Kunut sunat saja. Tak buat pun tak apa. Tak buat pun tak apa. Sebab kunut sunat. Tak kunut sah tak semaya kita? Sah. Nah, itu dia. Tak kena buat, tak ada apa-apa. Nah, sebab kunut tu sunat saja, tak mesti buat. Tak buat pun tak batal semaya. Sebab tu tak apa. Nah, dan kalau kita nak molek lagi lepas pada takbir wisalah, kita sujud sahwi sebab kita tinggal kunut tu. Nah, tu dia. Itu saja saudara semua. Nah, tu. Tapi kalau kita tak sirah lain, kelih kita pelik lah. Sebab semaya kita qada semaya subuh dengan takbir tarawih ramai kayak orang beratus orang ni. Nah, tak sirah dia nampak pelik kita. Maka kita salah seperti orang lain lah. Nah, tu dia. Tu, jaga juga takut dia mau hina kita, dia mau kelih kita ikut lain. Tu. Maka tinggal sunat, tak ada masalah apa dia. Nah, tu. Baik. Wa baba wela mikai sunat Nabi Sonhai abnam reham kah? Apa ni? Sunrah apa sunat dak tu Pia deme kena maning ke dak? Nah, hak ning di kita lah. Kalau maning mudarat haram. Kalau maning tak mudarat tak apa, benar harum. Maning ni benar harum. Maning tak takut paut dengan halal haram pada asal. Nah, tak apa, tapi kelih ketika kalau maning kom darat kau teruk haram kita maning. Tapi kalau maning tak berlaku gapo biasa ya supaya tak maning tak ada beza apa maka boleh maning harum. Tidak ada gapo-gapo. Nah. Baik. Baba kau mai sire nam kindai mai. Tak sire. Tak sire. Maka dia tak sire maka dikira basuh tak cuci. Dia tak cuci maka dikira najis.
Ada najis tu tak boleh makan lah. Dia panggil bagai tak najis, dia panggil bagai mutanajjis. Ain dia tak najis, ain dia tu. Tapi ia kena najis sebab ia basuh tak cuci, darah ada. Dan ia tak sirai, tu saja. Nah, maka supaya kesading ni ke? Kesading yang dia buat tak sirai ke gitu ke kerana? Kau tak takut paut dengan hak belah ni. Nah, maka jika tak takut paut, maka tidak ada masalah. Bagi orang tak sirai, dia panggil nak makan, nak basuh dulu pula baru boleh makan. Kena basuh dulu pula baru boleh makan. Itu dia. Itu kalau tak serah masuk ke daging. Kalau serah masuk tak boleh makan lah. Bagi masak tu. Nah, itu dia. Baik. Dan jika lagi kesading, bersakupan kesading, soal ni ada kait dengan atas nung. Jadi rongan tu tak sirai tak gapo, maka tak cuci. Dia tak cuci, maka dia panggil apa? Tak boleh makan lah. Itu dia. Sebab tu kita utamakan hak halal lebih baik sekali. Nah, itu dia. Jika tak yakin kata tak sirai. Tapi kalau tak yakin pada galik ia basuh pada galiknya. Jadi gitu saja. Baiklah. Kalau gitu, terima kasih semua saudara yang bersama kita daripada awal sampai kepada akhir, hodok share dok gapo insya-Allah. Nah, maka pagi ni sekadar saja dan insya-Allah berjumpa lagi malam ni dan pagi esok dengan taufik daripada Allah dan dengan izin Tuhan insya-Allah. Maka pada pagi ni saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.